Segala puji bagi Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kerana Allah Ta'ala mengizinkan kita pada malam ni seperti yang diwawarkan, seperti yang dihebahkan. Syukur kita kepada Allah kerana Allah memberikan kita rahmat dengan kita sama-sama pada malam ini lebih kurang 1 jam, hampir 1 jam setengah, untuk kita mengambil peluang sebaik yang mungkin pada malam ini untuk kita memahami tentang perkataan kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana topik ataupun tajuk yang kita nak bincang pada malam ini adalah tadabbur suratul Al-Waqi'ah untuk pertemuan yang kedua, untuk siri yang kedua. Tapi sebelum tu saya buat pengulangan sekejap, sebab ialah kadang-kadang kita ni macam biskut kan, tengok pada keperluan. Okey, jadi kita syukur pada Allah, kita minta Allah lapangkan dada kita pada malam ni kerana kita nak belajar ayat-ayat Quranul Karim. Moga Allah Ta'ala, kita juga minta pada Allah untuk Allah Ta'ala ikhlaskan hati-hati kita pada malam ni. Hadir kita adalah kerana Allah, adalah untuk membesarkan kalam Allah, dan kita mohon bimbingan dari Allah pada malam ni untuk Allah memberikan kefahaman yang jelas kepada kita. Seterusnya Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita, dan moga-moga kita tergolong dalam kumpulan sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Baik, siapa sini yang dia malam ni siri 2 tapi ni kali pertama dia baru masuk untuk tadabbur suratul Waqi'ah? Ramai tak? Oh, ramai juga. Tapi tak apa tuan-tuan, boleh saya buat sedikit pengulangan, lepas tu saya masuk siri yang kedua. Saya terlupa nak upload nota tu, okey, sebab notanya banyak dalam bentuk slide ni. Okey, pada kelas yang lalu, pada bulan, bukan bulan lepas, pada bulan sebelumnya, sebab bulan lepas tu saya tak dapat datang, bulan ni saya qada dia. Malam ni adalah malam qada yang bulan lepas tu. Jadual asal ikut minggu Jumaat akan datang. So bulan ni saya akan buat 2 kali termasuk malam ni lah. Jadi tak apalah, insya-Allah dengan rahmat Allah, kita, waktu Allah beri pada kita, kita manfaatkan sebaik yang mungkin. Syukur. Okey, pada kelas yang lalu, siri yang 1, kita telah sebut pengenalan suratul Al-Waqi'ah lah. Ini pengenalan umum dia. Okey. Kemudian pada kelas yang lalu kita telah sebutkan Al-Waqi'ah tu nama surah. Surah tu ambil daripada ayat berapa? Dia diambil pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah berlakunya Al-Waqi'ah. Okey, kita telah sebut bahawa perkataan Al-Waqi'ah memang dalam tafsir terjemahan dia terjemah hari kiamat. Tetapi Al-Waqi'ah ini dari sudut makna dia sebenar, dia adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti terjadi dan pasti ada. Itu sebenarnya Al-Waqi'ah. So malam ni kita belajar surah sesuatu yang pasti terjadi dan pasti ada. Apa dia tu? Apanya adalah kiamat, disebut Al-Waqi'ah. Okey, kemudian kita juga telah menyebutkan kelebihan suratul Al-Waqi'ah. Kenapa surah Waqi'ah ni kadang-kadang menjadi popular? Kalau kelebihan surah Al-Waqi'ah ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Waqi'ah ni merupakan salah satu surah yang menyebabkan rambut Nabi ni menjadi beruban, kerana kandungan maklumat yang terkandung dalam surah-surah suratul Waqi'ah termasuk dalam surah-surah yang lain. So siapa yang baca surah Al-Waqi'ah ni, bersedialah untuk ke macam mana. Rasulullah dia baca memang dia begitu, kerana maklumat yang kita nak belajar dalam surah Waqi'ah ini, dia telah menyebabkan Rasulullah SAW banyak berfikir
menyebabkan surah ni telah menyebabkan rambut Nabi ni menjadi beruban. Itu telah sebut pada kelas yang lalu. Tapi yang popular kita dengar ada mengatakan suratul Waqiah ni dibaca kerana elakkan kita menjadi fakir. Hadis yang sahih tidak menyebut sebegitu, tetapi ada kata-kata di kalangan para sahabat menyebut begitulah. Tapi tujuan utama kita belajar Al-Waqiah ni adalah untuk kita membentuk, mengubah diri kita untuk menjadi salah satu kumpulan manusia daripada 3 kumpulan yang kita akan sebut dalam suratul Al-Waqiah. So moga-moga setiap kali belajar Quran faham ada perubahan pada diri, ada perubahan pada iman, ada perubahan dari sudut kehidupan dan segala-galanya berubah. Kalau kita tak berubah apa-apa, maknanya tiada keberkatan pada maklumat yang kita dengar. Ataupun kita tak sampai kepada maksud hasil tadabbur surah-surah di dalam Quran. Kalau Quran ni banyak, betul tak? Kadang-kadang tak mampu nak pergi kita. Tetapi antara ilmu yang berkat, dia ada manfaat, adalah ilmu tu dia bawa kita berubah. Jadi untuk berubah tu, kita kena tengok sudut yang betul pada suratul Waqiah. So kalau anda hanya memikir tentang rezeki, dapat rezeki je lah. Tapi kalau kita fikir dari sudut yang luas, kenapa rambut Nabi sampai dia beruban? Kerana ada maklumat-maklumat penting dalam suratul Al-Waqiah. Kerana kita belajar tentang sesuatu yang pasti ada, pasti datang. Betul tak? So yang pasti ada, pasti datang ni lah, itulah masa depan kita. Yang kita akan pergi nanti bawa ahli keluarga kita semua. Dunia ni bukan masa depan kita, sebab kita akan tinggal dia. Jadi moga-moga hasil belajar suratul Waqiah ini ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Kemudian saya telah sebut pada kelas yang lalu tentang surah Waqiah ini, surah nombor 56. Sebelum surah Waqiah dalam Quran ada surah Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman dengan suratul Waqiah ini dia saling berkait. Dia adalah pasangan yang dua-dua cerita tentang kiamat. Jadi kalau tuan-tuan belajar Waqiah, tuan-tuan nak belajar tentang kiamat, tuan-tuan nak belajar tentang apa yang nanti akan berlaku kat kiamat tu nanti, tidak cukup hanya ambil maklumat dalam surah Waqiah, tapi anda juga perlu belajar surah Ar-Rahman. Kerana dia memang kedudukannya duduk di sebelah-sebelah dari sudut susunan Al-Quranul Karim. Dan banyak surah lain lah. Okey. Kemudian saya juga telah sebutkan pada kelas yang lalu. Ingat, kalau kita baca Quran, antara tips untuk faham surah ni sebenarnya dia cerita pasal apa. Pertama pada nama tu lah. Nama surah tu kita faham. Oh ni pasal kiamat ni. Satu, kita dapat gambaran dah. Antara lain, kita boleh melihat dari sudut susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ingat, susunan ayat Quran sepakat mengatakan bahawa ia adalah wahyu dari Allah. Kalau susunan surah tu mungkin ada perbezaan pendapat jugalah. Tapi susunan ayat, kenapa ayat 1 mesti idza waqa'atil waqi'ah, kenapa ayat hujungnya mesti ditutup dengan fasabbih bismi rabbikal azim contohnya kan? Kenapa ayat tengahnya macam begitu? Kerana dia adalah wahyu. Ini bermakna ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kepada kita pada susunan ayat-ayat itu. Dalam ilmu Quran, kita namakan dia sebagai ilmu munathabah. Dia panggil ilmu hubung kait. Sebab Allah tidak akan berkata sesuatu yang tidak ada kaitan. Allah dia tidak akan menyebut menggunakan perkataan yang tidak membawa makna. Allah tidak bawa perkataan yang berulang, tetapi dia adalah kalam Allah. Jadi kalau kita baca Quran, biasakan melihat pembuka dengan penutup. Jadi kalau anda lihat pembuka surah Waqiah dengan penutup surah Waqiah, kita akan dapati Allah cerita tentang 3 jenis manusia yang berada nanti di hari akhirat. Contohnya mula-mula ayat 7 sampai 10 tu, nanti ayat ni yang kita akan belajar pada malam ni, kita akan detailkan. Ya Allah kata wa kuntum azwajan thalathah. Kamu ni nanti kata Allah akan ada 3 golongan. Jadi kita dah faham dah. Okey, Allah mula awal-awal surah Al-Waqiah Allah cerita tentang ada 3 kumpulan.
Yang pertama ashabul maimanah, golongan kanan. Kedua golongan kiri. Yang ketiga wasabiquna sabiqun. Okey, jelas. So kita dapat tangkap dah. Okey, ada 3 golongan Tuhan nak cerita. Lepas tu kita tengok hujung surah Al-Waqi'ah ni pula. Allah cerita maklumat yang sama lah tentang 3 kumpulan manusia seperti yang awal tadi tu. Faham tak? Allah ulang balik semua. Allah ulang balik semula, cuma dalam cerita situasi yang berbeza. Yang ni waktu nak cerita, waktu nak mati. Tapi tadi Allah cerita di hari akhirat. Kenapa dia kait dengan mati? Kerana mati permulaan nak pergi kiamat. Tetapi kalau kita tengok penutup, kita akan dapati Allah ulang balik semula cerita tentang as-sabiqun as-sabiqun, golongan kanan dan golongan kiri. Jadi jika digabungkan pembuka dengan penutup, dapat dibuat kesimpulan dia adalah Allah Ta'ala ni nak cerita tentang 3 kumpulan tadi itulah. Sebab tu keluarnya tema dia, tema Al-Waqi'ah ni adalah Allah nak cerita tentang kedudukan dalam banyak-banyak hamba Allah ni. Manusia ni berbeza dia punya pangkat dia. Itu sebenarnya yang Allah nak cerita pada kita. Jadi seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kita, mesej dia Allah nak bagi dorongan lah pada kita. Jadi siapa baca Waqi'ah ni sebenarnya dia sedang cari semangat, cari keazaman nak berubah ni. Jadi antara surah yang boleh membantu dia untuk dia memikirkan masa depan dia ni, dia baca Al-Waqi'ah lah. Jadi surah ni kata para ulama, jika digabung pembuka dan penutup, Allah nak beri dorongan kepada kita supaya kita ni berlumba-lumbalah dalam buat kebaikan dan carilah darjat yang tinggi dalam syurga, kerana dalam 3 kumpulan tadi tu ada dapat darjat yang tinggi. Tentu lepas ni mulut kita duk cerita tentang kalau tak as-sabiqun sabiqun, ashabul yamin. 2 tu je kita cerita. Lepas ni ucapan dia tanya macam manalah. Asyik duk fikir pasal aku ni as-sabiqun ke aku ni ashabul yamin ke aku ni nanti di akhirat. Betul tak? Ketidak selama ni duk fikir nanti macam mana dunia macam tak habis, betul tak? Tapi berakhirat kita tak pernah nak buat, nak fikir macam nak berbincang, nak fikir panjang tu. Nanti syurga kita kumpulan mana ya bang, anak kita ni duduk kumpulan mana ya, minta lah semua anak-anak kita ni as-sabiqun lah, kalau boleh tak anak lah pisah. Betul, faham tak? Semua orang nak cerita pasal benda-benda yang tu. Jadi anak pun nanti kita akan tengok macam mana nak jadi as-sabiqun dan ashabul yamin. Jadi lepas ni keluarga duk cerita pasal tu je lah. Sebab asyik dia baca, selagi dia banyak membaca, dia belajar, dia seolah seperti dapat dorongan, dia nampak jalan macam mana nak berada di hari akhirat. Okey, itu adalah pembuka dan penutup. Rasanya tuan-tuan pun dah boleh nampak dah apa hasil yang kita nak belajar tadabbur suratul Al-Waqi'ah sebenarnya. Okey. Saya dah cerita tentang tema pada kelas yang lalu. Satu lagi, kalau Quran ni dah ada ulama-ulama buat kajian macam mana nak letakkan satu mihwar. Mihwar ni dalam bahasa Melayu adalah tema. Tema ni adalah intisari utama surah ni. Walaupun di 96 ayat, kita boleh letakkan tema dia apa. Trigger yang utama dia apa? Trigger dia yang ni lah. Jelas tak? Okay. Kemudian, saya juga telah sebut pada kelas yang lalu secara umum. Surah Al-Waqi'ah ni, kerana dia surah yang turun sebelum hijrah. Okay, ingat, surah turun sebelum hijrah. Ataupun bukan sekadar surah sebelum turun hijrah lah, sebelum hijrah. Quran, tujuan utama yang paling besar sekali kenapa Allah turunkan Al-Quran adalah untuk memantapkan keyakinan, iaitu akidah. Kena ingat macam tu. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah, nanti kita akan belajar cerita tentang Allah. Hebat Allah ni. Banyak nikmat Allah ni bagi pada kita. Lepas tu kita akan belajar tentang Rasul. Kan? Kita akan belajar tentang hari kiamat. Tapi maklumat banyak pada hari kiamat. Okay, jelas tak? Maknanya siapa belajar surah Waqi'ah ni secara tak langsung, dia boleh memantapkan kepercayaan dia kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Jelas tak?
Dia boleh meningkatkan lagi keimanan. Kalau tuan dapat benda meningkat ni, berjayalah hasil tadabbur tu. Sebab buah tadabbur ni hujungnya adalah apa? Adalah perubahan pada diri. Kalau selama ni kiamat ni macam tak terfikir sangat, betul tak? Tak nampak lah, gelap, nampak macam jerebu dah hilang dah. Tapi kiamat ni macam kita tak berapa nak nampak lagi tu kan. Maka lepas ni dah belajar dah makin ada bukti-bukti percaya kepada kiamat tu. Naik iman dia tu pada Allah. Okey, jelas Moga-moga itu yang kita nak sebenarnya. Lagi kita belajar sebenarnya, lagi kita faham. Seronok kita baca surah Waqiah kalau kita faham. Moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita. Okey. Kemudian saya telah sebut kandungan keseluruhan surah sencatah pula. Suratul Al-Waqiah. Okey. Saya telah sebutkan yang tu. Dia guna poin-poin yang sama. Itulah tapi tak apa. Okey, kandungan keseluruhan ni tak apa, nanti kita akan belajar ikut ayat berayat. Okey. Lepas tu pada minggu lepas, pada bulan lalu, biasanya dalam slot saya akan bagi anda SST. Bukan 5%, bukan 6%. Ini tidak ada kaitan dengan cukai apa-apa. SST di sini adalah soalan tadabbur. Biasa dalam kelas yang lebih kerap, biasanya lepas habis surah, saya akan buat tista. Tista ni adalah tindakan selepas tadabbur. Apa yang saya perlu buat? Macam tu. Berdasarkan ayat-ayat. Tapi tak apa. Sebab kita sebulan sekali, so kita buat kadar yang ringkas. Kalau kita kerap jumpa, tak apa. InsyaAllah faham Tapi kalau tuan faham ayat ni, ingat, hujungnya mesti kena tanya, apa yang saya perlu buat Ustaz? Apa yang saya perlu buat berdasarkan ayat ni? Kalau tuan dapat tu, itulah sebenarnya tindakan yang perlu dibuat. Okey. Tapi pendekatan yang saya akan gunakan, saya akan kemukakan soalan-soalan. Okey, soalan-soalan tu daripada ayat-ayat tu. Contoh, saya dah sebut dah pada kelas yang lalu. Kenapa dalam surah Waqiah ni, kan tadi Allah kata kita ni kuntum azwajan thalatha. Kita ada 3. 3 tu kalau kita bahagi 2, dia kalau cerita bab kiamat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti cerita tentang syurga dan neraka. Itulah tempat yang kita nak pergi, kita nak kembali. Semua orang ada rumah dah. Dalam syurga ada rumah, kat neraka pun ada rumah dalam hadis tu. Mana satu je nak pergi. Tapi kalau kita baca Waqiah, Allah cerita penghuni syurga ni ada 2. Yang pertama adalah as-sabiqun, dan yang kedua adalah, kita nampak tak? Nampak? Yang kedua adalah, tak nampak. Macam mana tuan-tuan boleh nampak? Tuan-tuan kasyaf nampak tak? Ke tak nampak? Kenapa tepi Okey, golongan kanan kan. Tapi ahli neraka, yang ni sebelah ni adalah ahli neraka, dia golongan kiri. Kenapa ahli syurga Allah sebut 2 kumpulan, tapi ahli neraka Allah sebut 1 kumpulan? Kenapa? Ni soalan-soalan dia. Kenapa dalam surah Waqiah Allah sebut 2 kumpulan ahli syurga, tapi 1 kumpulan neraka? Kita sedia maklum, syurga ni, kalau kita belajar hadis-hadis pasal syurga ni adalah tempat Allah bagi rahmat. Neraka adalah tempat Allah khususkan bagi siapa-siapa yang Allah murka dia. Faham tak? Allah pernah berdialog, Allah pernah berkata-kata kepada syurga. Allah kata syurga ni sebenarnya dia boleh berkomunikasi, dia bercakap dengan syurga, dengan neraka bercakap, saling macam berkata-kata, aku ni, tempat aku ni nanti nak masuk oleh orang sekian-sekian. Lepas tu Allah hadir, Allah cakap, syurga, engkau adalah tempat aku nak bagi rahmat. Siapa-siapa yang masuk ke dalamnya adalah tempat aku bagi rahmat. Neraka tempat Allah murka. Bermakna dalam ayat kita belajar Waqiah, berapa kumpulan Allah bagi rahmat, berapa kumpulan Allah murka? 2 rahmat, 1 murka. Ini membawa maksud yang
Allah, Nabi sebut dalam hadis dia, sesungguhnya kata Allah, rahmatku mengatasi kemarahanku. Maknanya kasih sayang Allah ni, belas kasihan Allah ni lebih banyak daripada kemarahan Allah. Hadis ni telah diterjemahkan dalam bentuk cerita tentang 3 kumpulan tadi. Okey, ni saya ulang. Tadi saya tak habis pula masuk siri yang kedua ni. Saya memang nak kena habiskan tahun ni juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, minta Allah bantu. Okey, jalan. Lepas tu saya ada sebut tentang hadis pasal 100 rahmat tu. Siapa yang kalau tuan-tuan dah belajar, kalau tuan-tuan belajar Asmaul Husna dengan Dr. Salihah ke, tuan-tuan belajar surah Al-Fatihah, sepatutnya tuan-tuan dah clear tentang nama Ar-Rahman tu dan juga nama Ar-Rahim. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat sampai nombor 3. Yang ni pun telah saya terang pada kelas yang lalu. Okey, ayat 1 sampai 3 ni kita boleh letak tajuk kecil dia. Tajuknya apa? Adalah gambaran awal kejadian hari akhirat. Allah bawa kita visual, fikir dengan pintu mata hati kita, kiamat ni sebenarnya apa. Okey, ayat 1 Allah cerita kiamat tu kalau dia datang, dia adalah benda yang pasti datang. Kalau dia dah datang, ayat nombor 2 cakap apa? Tak ada lagi orang boleh melarikan diri, tak ada lagi orang boleh berpaling, tak ada lagi orang yang kata saya tak percaya kiamat ni, seperti mana dicakap dekat dunia tu. Sebab tu antara kesalahan besar orang-orang kafir ni adalah dia selalu berulang dok tak percaya tentang adanya hari kebangkitan tu. Dan sehingga kan mereka selalu tanya, wa yaquluna mata. Mereka selalu tanya, bila nak datang? Bila nak datang hari yang dijanjikan tu? Bila hari kemenangan tu? Apabila disebut bila kan, maka ayat Al-Waqiah dimula dengan idza. Allah kata apabila. Kenapa Allah mulakan dengan apabila? Apabila ni kan dia masa kan? Apabila ke macam mana? Ada nama Iza? Iza, kalau Iza tu apabila lah dia tu. Apabila. Kenapa Allah mulakan dengan apabila? Kerana orang-orang kafir musyrikin ni, mereka yang keras kepala ni, keras hati dia, selalu mempelekeh-lekehkan main-main Rasul ni. Sebab Rasul ni dalam dakwah dia, antara kandungan dakwah dia selalu ingatkan pasal hari kiamat. Jadi mereka tak percaya. Lepas tu selalu duk minta. Bila? Contohnya dia kata kita baca dalam surah Al-Mulk kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Kita baca dalam surah As-Sajdah, wa yaquluna mata hadzal fathu kan. Apabila Allah kata, duk tanya apabila sangat, maka Allah mulakan dengan apabila. Yang kau tak percaya sangat tu nanti pasal kiamat, okey, apabila dia datang. Jelas. Jadi kita telah ceritakan pada kelas yang lalu lah. Okey. Lepas tu apabila kiamat tu datang, tak ada orang yang dulu tak percaya, dia akan jadi percaya. Lepas tu Allah kata, kiamat tu nanti akan buat apa? Dia akan merendahkan seseorang, dia akan meninggikan seseorang. Okey, masih ingat lagi kenapa Allah mula dengan merendahkan? Merendahkan ni maksud dia macam mana? Maksud dia kita ni dekat dunia ni, mungkin orang kata kita ni low class lah, mungkin orang perbodohkan kita ke, orang tak nampak kemuliaan kita. Tak apa kat dunia, tak apa, tapi di akhirat kita akan tahu kita duduk darjat mana. Jadi Allah bagi tahu akhirat nanti fungsi dia adalah untuk merendahkan sesiapa yang masa dekat dunia dulu, kau belagak sangat kan, so Allah akan rendahkan dia. Tapi masa dekat dunia ada orang dipandang hina dia, dipandang rendah dia kan, manusia tak pandang pun dia. You siapa kan, betul tak? Tetapi di hari akhirat yang dia duduk tanya you siapa tu, darjatnya lagi
tinggi. Kenapa Allah sebut merendahkan dulu khafidatur rafi'ah? Kerana orang yang menolak hari kiamat tu, mereka ini terdiri daripada bangsawan-bangsawan, orang kaya-kaya, musyrikin yang tak mau beriman kepada Rasul. Okey, jelas. Itu saya telah ulas pada siri yang pertama dulu. Okey. Jadi hari ni saya nak masuk ayat berapa? Saya nak masuklah ayat nombor 4 dan 5. Boleh tuan-tuan? Boleh saya teruskan? Nampak macam lapar je. Nanti bekalkan biskut. Minta Tadabbur Center bekalkan biskut. Moga-moga Allah bagi rahmat. Okey. Kalau saya izinkan, kalau tuan-tuan nak sambil mengemam tak apa, saya izinkan. Okey. Kalau tuan-tuan janji, tuan-tuan fokus je. Sambil pejam mata pun tak apa. Tapi fokus. Ada malam-malam ni kan. Okey, hari kan. Alhamdulillah besok tu cuti. Okey, kita masuk hari ni ayat nombor 4 dengan ayat nombor 5. Okey, kalau anda baca ayat, kalau boleh buatlah sikit macam tajuk kecil. Faham tak? Letakkan tajuk kecil. Ayat 4 dan 5 ni pasal apa? Ayat 4 dan 5 ni cadangan saja. Ni saya buat untuk saya lah. Ayat 4 dan 5 ni Allah dah mula nak cerita tentang macam mana kiamat tu dia akan berlaku. Jadi ayat 4 dan ayat 4, 5 dan 6 cerita tentang macam mana kiamat tu boleh berlaku. Maksudnya kiamat yang sebenar tu dia akan berlakunya dengan apa? Ayat 4, 5 dan 6. Yang pertama, kita belajar nanti ayat nombor 4, kita akan baca sekejap lagi. Saya dah sebut dah punya maklumat dia. Kiamat dia takkan berlaku melainkan bumi yang kita pijak ni, yang kita hidup di atas dia, yang kita berjalan di atas dia ni, semasa hidup tu bumi tu akan digoncangkan, digegar dengan kuat gegaran yang itu. Lepas tu pula bumi ni dia boleh menjadi elok kan, sebab ada gunung kanang yang besar. Kalau kita tengok gunung-gunung, sebenarnya dia punya akar dia tu lagi dalam antara fungsi gunung. Kenapa? Sebab apa Allah sebut tentang gunung? Kan gunung ni hebat, gunung ni kuat, kan orang nampak dia besar. Tapi apabila datang kiamat yang besar-besar ni, dah tak ada apa dah. Kalau gunung hancur jadi macam debu tu kalau tiup terbang dia, agak-agak macam mana kita ni manusia. Itu yang kita belajar nanti kalau kita belajar dalam Al-Quran. Kita ni bakit-bakit dari kubur. Allah kata ada dua jenis keadaan. Mula-mula kita macam kupu-kupu ataupun kelkatu dalam surat Al-Qari'ah. Yang kedua, kita jadi seperti belalang. Tak ada apa pun kita dengan Tuhan. Tapi kau hidup di bumi Tuhan selama ni, kau tak mau sujud kepada Allah. Kau tak mahu bantu orang yang susah. Engkau sombong, kau ego, kau bongkak, kau rendahkan manusia lain sekian. Tapi di hari akhirat sudah tidak ada apa-apa. So ayat 4, 5, 6 cerita tentang permulaan berlakunya hari kiamat. So kita mulakan dengan ayat 4 dulu. Saya baca kemudian ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza rujjatil ardu rajja. Masya Allah, suara bass semua kan. Idza, apabila. Apabila maksud dia kalau benda tu tak berlaku, dia takkan jadilah. Kiamat tu takkan berlaku, melainkan Allah kata syarat dia apa? Apabila. Rujjatil ard. Ardu tu adalah bumi. Yang kita duduk ni lah bumi. Rujjatil rajja, diulang 2 kali. Rujjati dengan rajja maksudnya digegar dengan sekuat-kuat gegaran. Sampai satu waktu setelah Allah tetapkan malaikat sangkakala tiup saja kali pertama tu, maka lepas tu bumi akan digegarkan
dengan sekuat-kuat gegaran. Bangunan-bangunan yang besar-besar yang orang duduk berlumba, tak faham-faham, duk buat kan, duk berlumba siapa paling tinggi, siapa paling tinggi, siapa paling tinggi. Kalau dia belajar akhirat kan semua tu tak ada, macam akhirnya akan apa? Akan hancur. Macam mana hancur? Sebab bumi digegar dengan sekuat-kuat gegaran. Tuan-tuan nak tahu tak, antara perkara besar Allah kata gegar ni bukan main-main gegar tau. Gegar ni, kalau kita faham pada ayat ni, kita cuma jumpa Allah kata bumi nanti digegar dengan sekuat-kuat gegaran. Okey, kita tengok tafsiran ayat dia. Okey, tafsiran ayat dia, saya rasa semua faham ayat tadi. Faham tak maksud ayat tadi? Rasa jelas kot. Maknanya sampai satu ketika Allah telah tetapkan bumi yang kita berdiami ni akan digegar dengan sekuat-kuat gegaran. Mudah dia kalau tuan-tuan pernah tengok gempa bumi, pernah tengok apa, itu pun semua orang dah kalang kabut. Kalau tengok YouTube, tengok yang tempat-tempat yang dilanda apa, ganda tsunami, yang dilanda digegar-gegar, kat orang dah berlari, dah kelang kabut semua. Itu hanya sikit saja daripada gegaran yang sebenar. Bayangkan kalau gegar dengan yang sebenar. Sebab itu dalam surah ni, surah Al-Hajj ni, Allah kata gegaran tu adalah satu gegaran yang besar. Tuhan panggil gegaran yang azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kat mana gegar ni? Zalzalah ni kan goncangan. Kan ada surah zalzalah. Idza zilatil. Kan? Dalam surah Al-Hajj, ayat yang pertama dengan ayat yang pertama ni, kalau kita tengok, Allah mengatakan bahawa inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kiamat itu adalah satu benda yang besar. Bukan ayat 2 ni, dia ayat 1. Zalzalah syai'un azim, benda yang besar. Okey, faham ayat nombor 1? So agak-agak masa tu masih hidup tak? Merasa tak gegaran tu? Wallahu a'lam. Mungkin Jumaat ni ke? Tak tahu, sebab kiamat dia akan berlaku Jumaat. Okey, wallahu ta'ala. Tanda-tanda adakah telah keluar, belum keluar? Ini yang saya duk ulas dekat Radio Ikim tu. Kita nak buat 10 tanda besar dalam Quran. Terdengarlah, nanti kita akan tahu tanda dia apa. Tapi tanda besar belum keluar lagi. Sebenarnya Nabi lahir tu saja sudah menandakan kiamat dah. Itu tanda paling kecil lah. Okey, kita pergi ayat nombor 4, ayat nombor 5 dan ayat nombor 6. Okey, ayat 5 dan 6 Allah cerita apa yang akan jadi hancur, iaitu gunung ganang. Ayat nombor 5, wa bussatil jibalu bassa. فكانت هباء منبثا. Batha. Okey, mumbatha. Okey, Allah kata wabussatil jibalu bassa. Mikrofon pun dah takut dengan kiamat. Kejap dia hidup, kejap dia tak hidup. Tak apa. Moga Allah berikan kelapangan kat kita. Macam mana ni? Wabussatil jibalu bassa. Dia dah hidup dah. Dia datang balik. Okey, tak apa. Kita santai-santai, tapi kita ambil pengajaran dia. Okey, Allah kata lepas bumi tu digegarkan, tapi Allah tak sebut macam mana bentuk dia. Tapi kalau kita baca ayat lain, apabila bumi digegarkan, hujungnya nanti tanah ni jadi datar. Dia panggil qa'an saf-safa. Okey. Kemudian Allah bawa kita, kiamat tu berlaku, permulaan dia macam mana nak jadi kiamat? Gunung ganang dihancur dengan selebur-leburnya. Al-jibal tu adalah gunung ganang. Jadi pengulangan ayat bussatil dengan bassa tu diulang 2 kali, menunjukkan bahawa
dihancur dengan selebu-lebu dia. Macam mana dia jadi lebu? Fakanat haba tu adalah debu. Mumbatha yang berterbangan. Maknanya gunung yang besar tu, nanti kita tengok, kalau kita sempat tengok, wallahu ta'ala alam, gunung tu nanti dah tak ada dah. Semuanya menjadi debu yang berterbangan. Kan debu, lepas tu berterbangan, maknanya nak menunjukkan apa? Hancur sehancur-hancurnya. Itu adalah gunung Ganang. Rasa semua faham kot ayat ni? Jelas tak? Okey, kita pergi kepada tafsiran ayat dia. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu kehebatan gunung ni, dia kalau nak rasa macam tuan-tuan nak dapat feel gunung Ganang hancur, macam biasa je lah. Tapi cara dia adalah tuan-tuan kena tahu apa fungsi gunung tu. Gunung ni fungsi dia, kalau kita buka cerita pasal gunung saja dalam Quran kan, kita akan jumpa gunung dalam surah An-Naba. Allah kata apa? Wal jibala autada. Gunung-gunung tu sebagai autad, dia sebagai tiang, sebagai pasak bumi. Okey, kalau kita tengok dalam surah Luqman ayat nombor 10, Allah mengatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah memacakkan di bumi gunung Ganang yang kukuh. So bumi ni kalau tak ada gunung Ganang, habis kita. Kalau tidak, kita tak boleh nak berjalan, akan jadi goyang dan sebagainya, tak seimbang kita. Tapi caranya macam mana? Allah pasak di bumi itu dengan gunung Ganang. Tapi di hari akhirat, yang pasak yang kuat tu akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Masya Allah, hebatnya kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, pengajaran ayat 5 dan 6 ni rasanya tuan-tuan boleh dapat kot, keluarkan. Apa pengajaran dia? Apa pengajaran dia? Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 5 6? Bumi dah tak ada. Bumi dihancurkan. Kenapa? Okey. Rasa ayat 5 6 semua faham jelas. Tapi untuk lebih dapat lagi maklumat tu, tuan-tuan kena ambil ayat Quran cerita pasal gunung-gunung je dulu. Sebab Allah memang suruh kita tengok gunung tu. Belajar tentang gunung Ganang dalam Al-Quranul Karim. Syekh, tolong betulkan sekejap, Syekh. Tolong. Kalau ada komen apa-apa, tak dengar ke siapa-siapa yang menyaksi secara langsung, dia boleh maklumkan ya. Boleh? Alhamdulillah, jazakallahu khair. Okey, kita teruskan ayat 7, 8, 9 dan 10 boleh? Okey, habis Allah cerita tentang macam mana kiamat nak jadi. Jadi kalau orang tanya kita, kalau anak tanya kita, ayah, macam mana kiamat tu nanti dia akan jadi? Kita kata kiamat tu dia akan jadi, permulaan dia mesti bumi ni dia akan jadi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Yang kedua, gunung Ganang yang selama ni dialah yang mengimbangkan bumi kita ni kan, dia itu jadi akan menjadi hancur dengan sehancur-hancurnya, sehingga kan Allah kata dia jadi debu yang berterbangan. Hebat tak Allah nak? Kan? Itu adalah cara mudah untuk sampaikan. Okey, kita terus kepada ayat 7 sampai 10. Okey. Ayat 7 sampai 10 Allah terus bawa kita, terus kita berada di situasi di akhirat tu. Sebab nanti di akhirat kita akan dipecah ke group by group, kumpulan by kumpulan. Allah dah ringkaskan dah cerita dia. Allah bawa kita di hari akhirat terus. Okey. Ayat 7 sampai 10. Kita baca dulu ayat 7. Wa kuntum azwajan thalatha.
Dan kamu akan menjadi thalathah, 3 kumpulan, 3 golongan. Dalam bahasa Arab 3 tu apa? Thalathatun. Kalau 4 arba'atun. Kalau 5 khamsatun. Masya Allah. So 3 tu apa? Thalathah. Guna perkataan thalathah, 3. Maghrib berapa rakaat? Thalathah, 3. Pandai ayah bahasa Arab. Well, janganlah. Ayah baru belajar nak malam tadi, baru ayah tahu 3 tu thalathah. Alhamdulillah. Syukurlah ayah dah insaf. Taklah, dia kata memanglah nak, pasal akhirat ayah mesti kena insaf, kan? Okey. Lepas tu anak tu tanya, 3 tu 3 apa ya? 3 tu 3 kumpulan manusia. Kita baca ayat dia. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. والسابقون السابقون. Okey. 3 kumpulan tadi tu siapa dia? Yang pertama Allah sebut Maimanah. Maimanah ni adalah kumpulan kanan, golongan kanan. Yang kedua golongan kiri. Yang ketiga golongan kanan, tapi yang terbaik daripada golongan kanan dia panggil as-sabiqun. Allah mula dengan apa? Maimanah kanan, baru kiri. Kalau kita tengok okay, maimanah kanan, kiri masy'amah. Okey. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jelas tak? Soalannya adalah kenapa? Soalan dia adalah kenapa Allah mula menyebut golongan kanan dulu sebelum golongan kiri? Kalau kita tengok ayat ni, ayat nombor 8 Allah sebut golongan kanan dulu kan? Baru ayat nombor 9. Ayat 9 Allah sebut golongan kiri. Kenapa Allah sebut kanan dulu baru kiri? Kenapa tak sebut kiri dulu baru kanan? Kenapa dik? Kanan dan kiri. Kita kelas ni ramai anak-anak. Jadi saya kena buat style anak-anak sikit lah. Betul tak adik? Macam tu. Ramai ada adik anak-anak ni. Masya Allah. Okey. Soalannya adalah, sebelum kita ulas, kenapa? Okey, kita tengok terjemahan dululah. Kalau tengok terjemahan, dia terjemah iaitu golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Ayat nombor 9, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Dan nombor 10, orang yang paling dahulu akan mendahului. Okey, itu makna dia. Lagi sikit tak akan ulas lagi. Kenapa Allah sebut kanan dulu baru kiri? Agak-agak orang Arab musyrikin di zaman Nabi, waktu ayat ni turun, Nabi sampaikan, mereka faham tak kanan dan kiri? Tentulah mereka faham kanan kiri kan? Hari ni langkah kanan ke langkah kiri? Kawan nak belanja makan, alhamdulillah langkah kanan aku hari ni. Betul tak? Kalau ikut ayat Quran, lepas ni kena mulakan kanan dulu baru kiri. Pakai baju kanan, sikat rambut kanan dulu. Nak tacap-tacap malam ni pakai bedak-bedak tu, kanan dulu baru kiri. Sunnah Nabi memang macam tu. Pakai baju, pakai sarung yang belah kanan dulu. Betul tak? Nak mandi badan shampoo kanan dulu baru kiri.
Ya ke Ustaz? Yelah, kan Allah sebut kanan dulu baru kiri nak. Oh ya, alhamdulillah dah dapat tadabbur suratul Waqiah. Tapi yang paling utama kan, selepas ni kena masuk kanan. Tapi kalau masuk kita duduk pintu, jangan suruh masuk kanan aja. Faham tak? Pintu kiri kan ada kanan. Faham tak? Dia punya amal ayat Quran ni, Masya Allah. Lepas ni tutup, kunci pintu sebelah kiri, kanan semua. Kanan. Tak. Quran imbang. Ada kanan, ada kiri. Tapi kenapa kalau sebut kanan dan kiri? Sebab zaman dulu mereka faham. Kalau kanan ni apa? Okey. Soalan tadabbur tadi, yang tadilah kenapa kalau kanan baru kiri? Jawapan dia memang baiklah. Okey, sebab itu kalau kita buka dalam Qamus Al-Quran Al-Mufradat karangan Al-Ghari Al-Asfahani, dia mengatakan bahawa rahimahullah, dia mengatakan golongan Al-Yamin tadi adalah golongan yang berbahagia dan beruntung. Dia kata min ahli sa'adah. Okey, dalam tradisi orang Arab, mereka akan kata keberuntungan, kebahagiaan dia kata, mereka akan gambar dengan perkataan al-mayamin, iaitu perkataan ya yamin. Kalau mereka kata tak beruntung ni, tak bagus ni, dia akan guna perkataan al-masyaim, sama dengan perkataan al-shimal. Macam kita kan orang Melayu kan, oh langkah kanan aku hari ni, kenapa tak kata langkah kiri? Itu maksud apa biasa orang gunakan langkah kanan aku hari ni, maknanya apa tu? Rezeki untung. Kenapa tak cakap langkah kiri? Oh tak untung. Masya Allah. Orang dulu dia pun macam tu, orang Arab dulu. Sebab itu saya buktikan dari sejarah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab sirah Nabi, kalau tuan-tuan belajar agama-agama orang dulu sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, mereka ni mereka suka cari kesialan. Mereka nak tengok sial ke tak sial. Kita panggil bahasa Cina ni ong ke tak ong. Faham tak? Cara dia macam mana? Dalam bahasa sirah, dalam bahasa hadis dia panggil at-tiyarah. Tiyarah ni adalah menganggap sesuatu itu sial, ni tak sial, ni sial. Faham tak? So cara dia macam mana? Kata Safiyu Ar-Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata orang dulu cara dia akan gunakan burung atau digunakan kijang ke, dia lepaskan burung tu atau kijang tu, dia tengok kalau burung tu dia terbang pergi ke kanan, wah hari ni bagus ni, musafir lah hari ni, jelas tak? Berniaga bagus ni hari ni. Tapi kalau burung tu pergi ke kiri, dia kata tak bagus hari ni, aku tak boleh keluar hari ni, berniaga ni. Faham tak? Dia tengok kanan dan kiri. Maknanya orang dulu ni mereka dah faham dah, kalau sebut kanan saja baik, untung, bahagia. Kalau sebut kiri, tak bahagia. Jadi apabila ayat Quran ni turun, kenapa Allah sebut kanan dulu baru kiri? Kerana mestilah yang baik dulu baru buruk. Dan mereka faham. Apabila ayat ni turun, mereka faham. Allah sebut nanti di hari akhirat akan ada golongan orang yang beruntung, golongan yang bahagia, dan ada golongan yang tak bahagia. Dia panggil kanan dan kiri. Itu jawapan dia. Okey, jelas tak? Okey, soalan lain adalah daripada soalan tadi, kenapa dia mula kanan baru kiri? Dr. Wahabah Az-Zuhaili dalam Taksir Al-Munir, dia kata, kan cerita pasal kiamat, kenapa sebut kanan? Kan kanan kita faham untung tadi kan? Maknanya seolah-olah ayat tu dia macam nak tarik perhatian kita. Kenapa ada kanan kiri kan? Nak menarik perhatian kita untuk cari pahala. Mesti orang nak kebahagiaan tu. Oh, siapa tak nak untung? Siapa tak nak bahagia? Begitu juga dengan sebut golongan kiri. Okey. Dapat soalan tadi tu? Dapat jawab? Okey. Kita pergi soalan yang berikutnya. Kita panggil soalan je, senang. PT3 dah habiskan. Ni PT5. Okey, soalan-soalan tadabbur. Okey Sebenarnya tuan-tuan perasan ke tak perasan, dan ini satu kesilapan terjemahan kita lah, bukan kesilapan lah, mungkin boleh baiki. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 8-9 tadi tu, kenapa Allah guna huruf ma? Kan dekat Maimanah lepas tu ada ma,
dekat masy'amah, lepas tu ada ma. Jadi kalau ma campur ma, mama. Sudah. Bukan ma campur ma. Kenapa ada ma? Tiba-tiba dekat sabiqun tak ada ma. Kalau kita tengok, Allah kata apa? Waktu Allah kata maka akan ada golongan kanan, ma ashabul maimanah. Waktu Allah tanya, ada golongan kiri, ma ashabul masy'amah. Tapi dekat sabiqun Allah tak tanya. Wasabiquna sepatutnya wasabiquna masabiqun kan? Kenapa Allah tak guna ma pada selepas sabiqun ni macam ma dekat ashabul maimanah dengan ma ashabul masy'amah? Okey, pertama apa tu ma? Huruf ma tu apa ma? Nanti tanya mama Ma, apa tu ma? Ma tak faham lah. Kau tanya apa? Mama, saya tanya ma tu apa? Oh, ma yang bentuk soalan dalam surah Waqiah tu kena? Iya. Ibu saja je macam tanya-tanya. Pada ibu tu baru dia teringat tadi. Okey. Ma tu, huruf ma tu kan sebenarnya adalah ayat yang berbentuk bertanya. Tapi terjemahan kita dia tak terjemah bentuk tanya. Dia kalau ikut betul terjemahan dia translate, dia kena terjemah macam ni. Maka golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Sepatutnya. Sebab ma tu adalah huruf yang Allah gunakan, kaedah yang Allah guna untuk bertanya. Wa ashabul masy'amati, ma ashabul masy'amah. Ma tu adalah pertanyaan, apakah? Jelas tak? Tapi terjemahan kita dia terjemah apa? Sekejap saya akan kaitkan. Betul juga terjemahkan tu, betul juga. Cuma takut nanti orang dia tak dapat nak tengok ayat ni pada penggunaan perkataan tu. Okey, kalau kita terjemah ni terjemah dia betul. Ni terjemah yang biasa daripada kita. Ni. Iaitu golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Ada soalan tak? Tak ada. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Tak ada soalan juga. Sedangkan pada ayat tu ada huruf ma. Ma ni sebenarnya adalah untuk pertanyaan. Sepatutnya diterjemah betul. Maka golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Dan golongan kiri, apakah golongan kiri itu? Sebenarnya betul juga terjemahan awal tadi tu. Tapi saya keterangkan dulu. Kaedah macam ni Allah selalu guna dalam Quran. Ingat tak? Al-Qari'ah. Lepas tu? Masya Allah. Pandai nak mama. Al-Qari'ah. Dakwah ni kembalikan dia kepada pencipta dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 1 kan, lepas tu kan Allah tanya, ma al-qari'ah, ma al-qari'ah. Kan Allah tanya, ada huruf ma, sama tak macam tadi tu? Fa ashabul maimanati ma, kan ada ma. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Sama juga al-qari'ah, mal qari'ah. Ataupun teknik al-haqqah. Lepas tu Masya Allah, hafal nak. Ya Allah, sejuk hati ibu. Mal haqqah. Kan ada ma kan? Sama tak mama sini? Sama tak ma kat situ? Sama. Tapi apa fungsi Allah nak bertanya al-haqqah, demi hari kiamat? Apa itu al-haqqah? Sama juga al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Jadi sepatutnya terjemahan pada ayat tu mestilah apa?
Patutnya macam tu. Maka golongan kanan, fatal dia. Maka apakah golongan kanan itu? Dan golongan kiri, apakah golongan kiri itu? Okey. Kena faham kenapa diletakkan ma. Okey. Ma adalah bentuk istifham, iaitu pertanyaan. Pada ayat 8 dengan 9 tadi kan Allah bertanya, Allah guna huruf ma. Okey, pertanyaan pada ayat 8 9 adalah bentuk pertanyaan, bukan nak tahu jawapan dalam bentuk cerita, tapi sebenarnya pertanyaan tu mengandungi makna at-ta'ajjub dan at-ta'zim. At-ta'ajjub, faham tak? At-ta'ajjub, at-ta'ajjub, tu tak tulis lah, baqal qolah. Ta'ajjub, faham tak? Ta'ajjub, oi, takjubnya aku, maknanya apa? Kagum lah, Masya Allah. Takjub lah, bahasa Arab tu takjub tu. Okey, kagum. Jadi soalan tadi tu Allah tanya, sebenarnya kenapa Allah tanya? Kerana Allah kagum dengan golongan tu. Sama ada kagum pada kebaikan, kagum pada keburukan. Dan dalam masa yang sama, soalan tadi itu adalah untuk at-ta'zim, untuk mengangkat, mengagungkan yang ditanya. Contoh Allah tanya, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Kat sini apa yang Allah nak agungkan? Al-Haqqah. Kalau Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa yang Allah nak agungkan? Al-Qari'ah. Okey, faham tak? Okey. Oleh yang demikian, kalau dia pada benda baik tu sangat takjubnya, macam kagumnya aku dengan golongan kanan. Soalannya Allah bagi tahu, kau tahu tak golongan kanan tu best, bagus dia. Cara macam mana? Kerana Allah guna ma. Jadi kalau kita baca kagum macam mana? Bentuk kagum. Ma ashabul maimanah. Soalannya, kau nak tahu tak? Allah kata, golongan kanan tu apa? Kau nak tahu tak? Itu soalan dia. Kenapa Allah tanya? Kerana Allah nak menunjukkan kekaguman dan Allah nak angkat golongan kanan tu. Itu pada bab baik. Tapi golongan kiri, Allah nak kata apa? Allah kata, teruk, kau nak tahu tak golongan kiri? Dan golongan kiri, tahu tak golongan kiri tu apa? Teruknya golongan kiri ni. Faham tak? Dia takjub pada dua. Kalau baik-baik, buruk-buruk. Okey, sebab tu dalam tafsir Al-Jalalain kata, ma ashabul maimanah merupakan bentuk ketakjuban terhadap keadaan golongan kanan yang masuk syurga tu. Tapi kalau masuk pada benda buruk, merupakan bentuk penghinaan dan cemuhan terhadap keadaan mereka yang masuk dalam neraka. Sebab itu terjemahan kita macam ni. Apa tak terjemahan kita? Itu yang terjemahannya, iaitu golongan kanan, alangkah bahagianya kan golongan kanan itu. Dia telah terjemah fungsi pertanyaan tadi tu. Jelas tak? Betul juga terjemah ni. Sebab terjemah ni dia telah menterjemahkan kenapa Allah tanya tadi tu. Faham tak? Kan dia takjub. Dan golongan kiri, kalau ikut soalan dia, kalau ikut soalan ni kita terjemahkan, dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Tapi dia telah terjemah takjub tadi tu. Alangkah bahagianya golongan kanan dan golongan kiri. Kalau ikut terjemahan dia, apakah itu golongan kiri? Kerana soalan tu bentuk takjub, maka ditukar dalam bentuk terus terjemah, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Okey, dapat? Kenapa ada ma kat situ? Kalau tanya, kenapa ulang 2 kali Ustaz? Tadi ada maimanah. Kan kita tengok ayat ni, ada maimanah, lepas tu ulang sekali lagi maimanah, tapi dalam bentuk ma ashabul maimanah. Kita jawab tadi, ma kat situ adalah ma
ta'jub. Ma kagum dengan ma ta'zim. Kalau jumpa mana-mana ayat Quran pattern macam tu, itulah bentuk dia. Jelas tak? Dia kan kaedah bertanya ni dia penting. Contoh kita kata kita selalu cakap penyataan, tapi kita boleh guna kaedah bertanya. Apa dia benda yang best? Contoh apa? Contoh tanya kan. Okey, budak tu kata ya, anak tu kata. Okey, dapat dah maklumat tadi. Okey, kita pergi soalan tadabbur berikutnya. Kenapa as-sabiqun tadi tak ada ma pula? Pening kepala mama dia tanya pula. Macam golongan kiri. Kan kita tengok ayat tu, mana ada ma lepas was-sabiqun? Was-sabiqu, nama sabiqun tak ada ma tu. Dia terus was-sabiquna sabiqun. Kenapa tak ada ma tadi? Kerana pengulangan sabiqun di 2 ulangan. Okey, kata Quraisy Shihab, ia lebih tinggi nilainya dari bentuk pertanyaan dalam maksud yang sama. As-sabiqun ni kan dah terkenal, so you don't ask lah. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kenapa Allah tak tanya? Maksud dia, as-sabiqun ni sudah masyhur dia. Faham tak? Golongan yang cepat buat amal, banyak buat amal, mestilah ganjaran dia, kedudukannya lebih tinggi. Jadi tak perlu lagi ditanya. Sebab sudah ma'ruf, sudah dikenali, maka dia tidak ditanya lagi. Jelas tak? Ialah orang yang rajin study. Apa dia dapat kalau rajin? Lah. Orang yang kuat belajar, tentu dia tahu apa result kan. Jadi tak perlu tanyalah. Betul tak? Begitulah yang Allah sebut dalam surah As-Sabiquna was-sabiqun. Kita dapat? Jelas. Maknanya was-sabiqun yang kedua ni adalah sebagai penegasan juga, menunjukkan bagusnya golongan as-sabiqun. Okey. Saya pergi pada soalan yang kedua. Saya dah bagi jawapan tadi dah. Apa hikmah diulang kali kedua perkataan as-sabiqun pada ayat 10 tu? Kan mula wasabiquna as-sabiqun. Okey. Wasabiquna sabiqun. Kenapa ulang 2 kali kan? Ada sabiqun, ulang balik sabiqun. Dia merupakan satu penegatan untuk memuliakan keadaan mereka. Cuma dia tak guna kaedah tanya tadi, sebab dia sudah masyhur hebat dia tadi tu, maka tak perlu lagi kita nak tanya. Okey, dapat? Jelas tak? Ada soalan nak tanya ni? Nak guna ma ke tanya? Okey, kita masuk soalan tadabbur yang berikutnya. Ni penting. Siapa golongan as-sabiquna as-sabiqun? Siapa sini nak jadi as-sabiqun? Kita semua jadi as-sabiqun. Ingat, bab akhirat kena tamak. Mesti nak jadi yang terbaik. Jangan cukuplah ustaz, asal masuk syurga sudah. Tak boleh. Akhirat ni dia kena tamak. Saya jadi as-sabiqun. Tapi kalau kita baca Waqiah, Allah tidak sebut secara detail, secara jelas as-sabiqun tu cirinya apa. Golongan kanan pun Allah tak sebut cirinya apa. Apa dia buat sampai Allah rasa takjubnya kepada dia orang tu kan. Allah tak sebut. Jadi untuk take action kita tak dapat. Siapa baca Al-Waqiah, dia cuma dapat impian nak jadi as-sabiqun. Tapi apa boleh dia buat kalau hanya baca dalam Waqiah tak dapat jawapan. Jelas tak? Begitu juga dengan golongan kanan. Tetapi kita boleh dapat jawapan. Ada ayat yang Allah sebut macam dah bagi jawapan as-sabiqun tu apa? Okey. Cuba tengok ayat depan belakang. Nampak tak? Nampak tak ayat ke bawah? Nampak tak? Ke tak nampak? So ke bawah tu. Ke nak naik atas lagi? Saya nampak macam ni naik atas?
Okey, maksud dia macam ni. Kalau tuan-tuan tengok golongan kanan dengan golongan sabiqun, macam mana nak nampakkan boleh nampak slide tu? Tuan-tuan nampak tak belakang yang bawah sekali? Tak nampak? Masya Allah. Ayat nombor 24. Maksud dia macam ni. Cara dia mudah macam ni. Dekat golongan kanan, dekat golongan as-sabiqun, hujung dia Allah ada guna perkataan apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Selepas Allah sebut nikmat dia dapat tu, tapi kita tak masuk lagi nikmat tu. Lepas Allah sebut nikmat tu, Allah sebut bawahnya adalah jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa yang telah mereka buat. Faham tak? Tapi dekat golongan kanan Allah tak sebut perkataan jazaa'an bima kanu ya'malun. Maknanya golongan kanan tidak buat amal sebanyak golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kan ada perkataan jazaan, balasan. Okey, nanti kita ulang lagi sampai pada ayat tu. Okey, kalau kita nak jadi as-sabiqun, mesti kena rujuk surah lain juga. Kalau tidak, kita tak tahu. Balik kelas tadabbur ni, kita belajar tentang as-sabiqun, dia punya nikmat dia, Masya Allah, as-sabiqun ni. Tapi kita kata, apa yang saya perlu buat untuk saya jadi as-sabiqun? Jawapannya kalau rujuk dalam surah Al-Waqiah memang tak jumpa jawapan dia. Maka kita perlu merujuk dalam surah lain. Okey, as-sabiqun as-sabiqun ni dalam surah lain. Cari perkataan sabiqun lah. Contoh kalau kita buka surah Al-Mu'minun ayat nombor 61 tu, Allah ada guna perkataan sabiqun. Contoh Al-Mu'minun ayat 61, Allah kata apa? Ulaika yusadi'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Cuba tak perkataan sabiqun? Jumpa kan? Tapi dalam surah apa tu? Surah Al-Mu'minun ayat nombor 61. Okey, sabiqun. Sabiqun kat sini siapa? Mereka itulah yang bersegera dalam buat kebaikan. Kata kuncinya bersegera. Kebaikan dia satu ke dua? Banyak. Kalau orang tanya, Ustaz, saya nak jadi as-sabiqun lah. Sampai ke Allah sangat hebat golongan sabiqun ni. Nanti kita belajar nikmat-nikmat dia. Tapi sabiqun tu apa? Sabiqun tu dalam surah lain kata dia orang yang bersegera buat kebaikan. Itulah sabiqun kata Allah. Kalau kita ambil ayat lain, surah Fatir ayat 32 sama juga. Allah kata orang yang segera tadi tu menyebabkan dia apa? Kalau dia segera, dia yang paling awal, so dia akan jadi, dia akan dulu pada orang lain. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang mendahului orang lain dalam buat kebaikan dengan izin Allah. Maknanya as-sabiqun tu apa? Kata kunci dia pertama, yang bersegera. Apabila dia yang orang paling segera, maka dia lah yang akan paling dari orang lain. Tu bersegera. Jelas tak? Okey. Dapat? Kebaikan. So anak-anak lepas ni, Umi saya nak jadi as-sabiqun macam mana? So lepas ni mak dah tak payah spesifik suruh anak siapa-siapa. Dia boleh kata, siapa nak tolong mak angkat baju ni? Saya. Sebab dia bersegera. Jelas tak? Kalau tidak sebelum ni, asyik saya je, Kak Long je mak, Kak Long je Umi, kan? Lepas ni kita open, kita buka. Siapa nak tolong Umi? Apa? Nak tolong apa? Sapu sampah. Saya nak jadi as-sabiqun. Macam tu. Betul? Ke semua diam aja. Sudah. Siapa nak jadi sabiqun? Saya. Jelas tak? Jadi kalau as-sabiqun orang yang bersegera dalam buat kebaikan, maknanya surah Fatir kata dialah yang akan mendahului orang ni buat kebaikan.
Okey, tapi ayat ni tak beritahu kebaikan dalam bentuk apa, dia bersegera. Okey, tambah satu lagi maklumat. Tulis surah Al-Imran ayat 133. Mereka ni bersegera buat apa antara kebaikan dia? Sari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata, bersegeralah kamu kepada dapat keampunan dari Tuhan kamu. Maknanya di antara orang yang bersegera dalam buat kebaikan tadi apa? Dia segera-gera buat amal-amal yang boleh Allah ampun dosa dia. Bersegera dalam memohon keampunan Allah. Termasuk jugalah, sama juga dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk dapat keampunan daripada Tuhan kamu. Di ayat ni kita belajar, tuan-tuan ada belajar tak amal-amal yang boleh menghapuskan dosa? Kita belajar, saya nak jadi as-sabiqun. Kita kata, Allah kata kalau kau jadi sabiqun, kau mesti orang yang paling awal, yang paling segera, yang paling cepat buat kebaikan-kebaikan. Kalau anak, kebaikan kat rumah dia macam mana? Kalau pekerja, macam mana? Jelas tak? As-sabiqun. Jelas tak? Dapat? Faham tak maksud dia? Okey. Oleh kerana itu Ibnu Kathir kata apa? Siapa dekat dunia yang berlumba-lumba dan bersegera buat kebaikan, maka di akhirat nanti dia termasuk orang yang paling dahulu mendapat kemuliaan, kerana balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ingat, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dia buat kat dunia. Kalau dia dekat dunia orang yang paling ke depan buat kebaikan, buat pahala, maka di akhirat dia juga lah yang akan ke depan mendapat balasan pahala. Sebab itu ayat 11 hingga 12 Allah dahulukan as-sabiqun untuk disebutkan dulu tentang dapat ganjaran dia. Okey. Ada soalan? Dah 1 jam 14 minit dah ni. 16 minit lagi, lepas tu habis. Pukul 10 saya berhenti. Jangan risau. Nak cepat balik ke apa? Maknanya orang-orang yang terdahulu yang ni, maknanya bukan orang-orang yang dulu sebelum kita. Maksudnya termasuklah. Nanti kita akan masuk ayat tu. Yelah, maksudnya kita pun sebenarnya boleh jadi orang yang... Iya, kita ni berpeluang termasuk di bawah ayat wa qalilum minal akhirin. Kita berpeluang. Tapi nanti kalau kita belajar keseluruhan ayat, majoriti penghuni syurga bukan as-sabiqun, kata Ibnu Kathir. Majoriti penghuni syurga adalah ashabul yamin. Majoriti penghuni syurga adalah ashabul yamin. As-sabiqun ni golongan minoriti je dalam syurga. Dia tidak sebanyak ashabul yamin. Iya. Dia syurga, nanti saya akan masuk. Syurga memang susah. Memang susah. Tapi nanti kita akan ulas lagi. As-sabiqun ni apa lagi? Sebab tadi kita sebut, tak apalah saya sebut terus lah. Tadi kan kita sebut dalam ayat hujung Allah kata mereka dapat balasan syurga sebab amal yang dia buat. Bermakna kenapa Allah tak sebut ashabul yamin? Perkataan jazaan bima kanu ya'malun menunjukkan bahawa amal orang as-sabiqun lebih banyak daripada ashabul yamin. Tapi ashabul yamin menjadi kebanyakan penghuni syurga. Faham tak? Okey, kenapa as-sabiqun ni dia tak ramai? Sebab as-sabiqun ni amalnya apa? Kalau kita buka kupasan ulama tafsir, Ibnu Katsir kata apa? As-sabiqun ni amal dia banyak sebab apa? Dia banyak semayang. Contoh, mesti dia semayang apa juga? Kalau orang banyak semayang, semayang wajib cukup tak banyak? 5 kan? Sudahkan semayang apa? Sunat. Puasa banyak, mesti puasa sunat juga? Tetap.
Maksudnya Ibnu Kathir kata as-sabiqun ni orang yang buat semua yang Allah wajibkan, dia tinggal apa yang Allah larangkan bentuk haram, dia buat juga yang sunat, dia tinggal yang makruh, dia juga tinggal sebahagian yang Allah haruskan dalam hidup dia tinggal juga. Kan kita belajar hukum 5 hukum kan, kita ni setiap hari akan terikat pada 5 hukum je. Hukum terkejut dia hukum ke lain. Dia 5 hukum tu faham tak? Kita ni hidup, kalau kita baligh kalau kita dah baligh, kita akan ditulis sama ada kita buat benda yang wajib ke, kita buat benda yang haram ke, kita buat yang makruh ke, kita buat yang sunat ke, atau kita buat yang harus. Orang as-sabiqun ni, walaupun perkara tu harus ditinggal juga sebahagiannya kerana dia bimbang jatuh kepada haram. Contoh bercakap ni harus ke tak harus? Boleh bercakap tak? Cakap ni harus ke? Harus kan, hukumnya harus. Nak cakap boleh, tak nak cakap boleh. Tapi kalau dah cakap tu, ya Allah, selagi tu Assalamualaikum, cakap je dia kan, tak mau berhenti dia. Bimbang kalau banyak bercakap ni, takut terjatuh hukum haram, takut terbawa cerita pasal orang lain, faham tak? Contoh makan harus, tapi kalau dah makan tu, hai sedap pula mama masak ni, makan banyak, badan dah penat, nak solat pun nampak tak? Tengok TV hukum harus ke? Harus contoh. Tapi kalau dah tengok tu, best juga ceritanya, sayang pula nak pergi solat sekejap ni, cerita ni dah lah satu-satunya nak habis ni, faham kan? Mereka tinggal juga yang harus tu sebab mereka takut jatuh pada yang haram. Tinggi darjat orang yang as-sabiqun ni. Kita ni kalau buat puasa contoh, hai Ramadan je lah aku puasa, yang lain tu kadang-kadang sembahyang kan, yang wajib tu kita buat. Kalau kita jenis buat yang wajib dia jaga, yang sunat tu jenis kadang-kadang, golongan kanan lah. Tapi itulah yang paling banyak penghuni syurga. Orang yang golongan sabiqun ni dia ada tingkatan lain jugalah, bukan sekadar tu je. As-sabiqun ni dia juga orang yang ada nilai ihsan. Nilai ihsan ni nilai kalau dia buat ibadat seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tak boleh buat, dia akan buat seolah-olah dia faham Allah menyaksikan dia. Tu golongan. Maknanya dia memang tetap paling baik daripada ashabul yamin kan? Of course lah. Dia memang terbaik pada ni. Dalil dia, Allah sebut dia dulu, perinci syurga tu dia dulu, sabiqun dulu, baru sebut ashabul yamin. Maknanya susunan ayat tu sudah bagi jawapan. Lepas tu bagi jawapan lain, kerana ada kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun tu tak ada pada golongan kanan. Jelas tak? Okey. Dapat dah? Nanti kita belajar lagi, saya akan ulas lagi. Ya? Okey. Boleh saya teruskan lagi ayat 11 sampai 12? Okey. Darat InsyaAllah pelan-pelan. Ada anak-anak tu saya kena santai-santai sikit lah. Ya, anak-anak ramai, anak sini. Cuma tak tahu nama, nanti kena pakai nentik dia. Ustaz boleh panggil, Ustaz nak panggil apa? Ustaz nak panggil kuntum ke? Nak panggil apa? Okey. Ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 11 ni Allah perincikan golongan as-sabiqun. Kita baca ayatnya. Ulaikal muqarrabun. Baca. Fi jannatin na'im. Allah kata mereka itulah yang siapa? As-sabiquna, sabiqun tadi tu, orang yang didekatkan, al-muqarrabun. Nanti saya ulas al-muqarrabun tu. Orang yang didekat ni didekatkan dengan siapa? Kepada Allah lah, dengan Allah. Mereka ni fi jannatin ni'im, dia berada dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan,
Kenikmatan banyak ni dia panggil an-na'im. Fi segala sudut dia dapat kenikmatan. Allah kata as-sabiqus sabiqun tu, mereka tu kata Allah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Mereka tu berada dalam jannat, dalam syurga an-na'im, penuh dengan kenikmatan. Okey. Tapi Allah tak sebut nikmat contohnya apa. Nanti Allah sebut. Ini dia panggil teknik apa? Dia panggil teknik sebut secara ringkas dulu. Okey. Kalau sebut syurga agak-agak, tuan-tuan dan puan dapat gambar tak? Dia punya perasaan apa? Sebut syurga, semua nak syurga kan? Tak ada orang masuk neraka. Okey. Allah kata golongan yang didekatkan itu mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Tapi Allah tak sebut contoh-contoh nikmat. Nanti kita akan belajar berikutnya Allah sebut secara satu per satu. Nikmat pertama apa mereka dapat Allah? Tahu kan? Sabiqun. Mereka dapat nikmat rehat. Kenapa nikmat rehat? Saya akan sebut kalau sempat. Okey. Ulaikal muqarrabun. Okey. Muqarrabun, perkataan muqarrabun dalam tafsir Al-Misbah diambil dari perkataan al-qurbu, maknanya dekat. Saya nak ulas sikit supaya tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu. Perkataan muqarrabun dia bermakna dekat. Lawan dekat apa? Jauh. Jauh bahasa Arab apa? Apakah? Ba'id. Al-qurbu lawannya adalah al-bu'du, jauh. Okey. Maklumat tambahan, saya tak tahu sama ada perlu ke tak perlu, tapi perlu juga. Sebab kalau tuan-tuan tahu perkataan qurbu ni, nanti tuan-tuan boleh dapat, oh patutlah ibadat ni namanya kurban. Kurban ada tak dalam Quran perkataan kurban? Kurban ada tak dalam Quran perkataan kurban? Kurban, anda tak tahu korban, kalian jawab cepat-cepat, bantu saya. Kurban ada, korban dalam kisah anak Adam. Lepas tu kalau cerita pasal kurban, kena bawa kisah anak Adam tu. Sebab mereka lah dalam cerita mereka lah ada cerita pasal idh qarraba qurbanan. Perkataan kurban sama tak perkataan huruf qaf raba? Sama dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun bilangan banyak bagi perkataan orang-orang al-qurbu. Ditambah alif waw nun tu ada istilah Arab dia lah. Al-muqarrabun daripada al-qurbu. Al-qurbu ni dia ada kaitan dengan kurban. Tapi kita faham dulu. Qurbu maksud apa dia? Dekat. Maknanya kalau buat kurban, dekat. Seberapa banyak dekat? Macam mana tahu banyak? Sebab ada alif nun di belakang dia. Dia macam perkataan alif nun kan? Alif nun ni dia menambah maksud plus. Mo. Macam Rahman, Ra, Ha, Mim, campur alif nun, Rahman, dia macam tu. Okey. Kalau ada masa lagi kita tengok. Saya bagi tahu maklumat, perkataan dekat dalam Quran Al-Qurbu ni ada pada banyak tempat. Okey, contoh. Kalau sempat tulis, kalau tidak kita ada masa lagi 5 minit sahaja. Jam saya 1 jam 25 minit 40 saat. Kita kena guna waktu dengan baik, tuan-tuan. Okey. Boleh? Kita tengok tadi siapa as-sabiqun dulu. Okey. Dalam Quran, perkataan al-muqarrabun tu diambil pada perkataan apa? Qaf, ra, ba. Qaruba. Qaruba ni maknanya dekat. Okey. Perkataan dekat dalam Quran, qaruba tu Allah guna pada lain konteks, banyak konteks dia. Yang pertama, kadang-kadang Allah guna pada al-makan. Allah kaitkan dengan tempat. Allah guna qaruba. Kadang-kadang dia masuk pada cerita tentang az-zaman. Dekat tu kalau kita belajar,
Kita belajar dekat tu masa ke tempat? Dekat ni masa ke tempat? Dua-dua boleh. Okey, Quran lebih luas daripada bahasa Melayu kita. Al-Gharib Al-Asfahani kata, perkataan qaruba dekat tadi tu, dia masuk kadang-kadang pada cerita tentang tempat makan. Kadang-kadang dia cerita pasal az-zaman, masa. Kadang-kadang dia masuk pada konteks an-nisbatu, hubungan seorang dengan seseorang. Kaum kerabat kan? Kaum kerabat, qarabat, hubungan. Okey. Nombor 4, kadang-kadang dia masuk cerita tentang kedudukan seseorang. Dia panggil al-khitwatu. Kata Al-Gharib Asfahani, kadang-kadang dekat korban tu diguna kaitan dengan ar-ri'ayatu, pemeliharaan, dan yang keenam kadang-kadang dikaitkan dengan al-qudratu, kekuasaan. Setiap tu dia ada ayat dia lah, sokongan. Tapi yang kita masukkan golongan as-sabiqun tu golongan yang dekat dengan Allah kan? Dekat dalam konteks apa? Ni saya dah hijaukan dia dah. Al-khitwatu. Dari sudut kedudukan. Ada berapa penggunaan perkataan dekat dalam Quran? Hampir, kalau ikut Al-Gharib Al-Asfahani, ada 6 sudut. Jadi yang Tuhan kata as-sabiqun tadi tu dekat dari sudut al-khitwatu, dari sudut kedudukan. Okey, jelas. Lepas tu Allah kata dia duduk dalam fi jannatin na'im tadi kan? Okey, As-Sa'di kata dalam tafsir dia, fi jannatin na'im ni maknanya fil a'la illiyina fi manazilil 'aliyati allati la manzilatan fawqaha. Mereka berada di tempat yang paling tinggi, di tempat tertinggi yang tidak ada tempat lagi tinggi di atasnya. Sebab tu kalau kita belajar tajuk syurga, dan nak habis dah. Minit ni 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okey, kita kena betul-betul butuhkan waktu masing-masing banyak hak lagi nak kena ditunaikan. Tapi kalau tuan-tuan nak tu pukul 11 saya boleh je. 10.30 pun saya boleh. Tak nak? Tak apa, Ustaz faham jangan risau Okey, syurga ni dia paling tinggi, paling nikmat. Faham tak? Dia jenis tinggi. Tapi kalau neraka, dia paling ke bawah. Kalau ikut As-Sa'di kata, as-sabiqun kalau kita buat kan, bertiket kan. Dia bersyurga ni, contohlah. Dia akan duduk di atas sekali. As-sabiqun ni. Cantik tak orang tu? Ni je Ustaz boleh pandai tulis. Gambar orang ni. Sudut sini. Kata Imam Sa'di, as-sabiqun ni dia lagi tinggi. Tak ada lagi orang boleh tinggi pada dia orang. Dalam syurga. So ashabul yamin mungkin kat bawah lagi lah. Ialah syurga Firdaus yang paling tinggi sekali. Nabi kata a'la wa awsatul jannah dalam hadis tu. Okey, jelas tak? Ustaz, di satu tempat dengan Nabi Nabi ke? Ya, dia bukan. Memang as-sabiqun tu antara grup dia adalah di kalangan para nabi. Salah satunya memang minan nabiyyin. Tu kumpulan tu. Tapi kita nak jadi kumpulan tu. Kita akan dibangkitkan bersama siapa yang kita cinta. Kita belajar, insya-Allah. Okey, dapat? Maksud dia fi jannatin na'im. Tapi kenapa Allah sebut ringkas je? Nanti saya akan sebut kuliah yang pada waktu yang lain. Jumaat minggu keempat nanti. Ya? Kita jumpa Jumaat minggu keempat akan datang, kita akan sambung. Nanti saya upload nota ni dalam WhatsApp, dalam Telegram. Kesian tuan-tuan nak menulis. Nanti boleh rujuk. Ada apa soalan, pertanyaan? Ya. Muqarrabun. Bukan salah. Yang golongan yang paling tinggi tu. Selain pada Nabi-Nabi lah paling tinggi kak. Fuqaha dan salihin masuk tak? Dia bawah.
Kalau kita belajar macam saya ajar tadi, kalau Quran kalau disusun, susunan dia susun dah. Kalau kita belajar surah Nisa kan, kalau kita belajar surah Nisa ayat 69 tu, Quran dah susun siap-siap dah susunan. Minan nabiyyin kan, nabiyyin, lepas tu syuhada, minan nabiyyin as-siddiqin, lepas tu baru syuhada, baru salihin. Dia mesti ranking dia macam tu. Sebab Allah susun siap-siap dah. Ini menunjukkan darjat dia. Tentulah darjat paling tinggi adalah kalangan para nabi, ni dan nabiyyin. Maka nabi inilah sebenarnya as-sabiquna sabiqun. Antaranya nabiyyin. Jelas? Okey. Ada soalan lagi? Siddiqin. As-siddiqin adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, yang masyhur antaranya Abu Bakar Siddiq lah. Benar ni, mulut dia cakap, perbuatan dia sama. Ustaz, kalau dalam hadis Nabi dia ada cakap macam sahabat ni akan dekat dengan dia dekat dalam syurga. Orang tu tak termasuk dalam Nabi, tapi dia termasuk dalam yang golongan paling Boleh. Dia boleh masuklah di kalangan, tapi masuk dia dekat tu macam mana bentuknya, wallahu ta'ala alam. Adakah dekat maksudnya sebelah-sebelah, tu kita tak tahu. Dekat tu maknanya, tapi pada Nabi dia memang atas lah. Syurga kalau atas boleh turun bawah, bawah tak boleh naik ke atas. Lepas tu saya pernah dengar ada ustaz cakap, kita ada ada cara-cara untuk duduk dapat dengan Rasulullah kat syurga. Caranya anak yatim, betul. Semua, kan? So kalau kita katalah dalam syurga duduk dalam satu kawasan dengan Nabi, kita bukan golongan yang paling atas, tapi kita boleh duduk dekat kawasan yang sama. Cuma yelah, kedudukan sebenar. Kita macam rendah lah sebenarnya, golongan kanan, tapi masih boleh duduk sekali. Macam boleh kalau kita faham hadisnya memang begitu. Cuma bentuknya bagaimana, wallahu ta'ala alam. Nabi kata ana wa kafilul yatim kahataini. Macam Nabi masuk pintu syurga, tiba-tiba ada satu makcik kat belakang dia. Anti ni siapa? Makcik tu cakap ceteka. Tak ada. Makcik tu terus jawab, makcik ni dulu jaga anak yatim. Kan Nabi pernah cakap, aku dan penjaga anak yatim seperti dua jari ni, kata Nabi, di dekat. Masa dia masuk syurga tu, tiba ada satu perempuan kat belakang dia ikut dia. Awak siapa, kata Nabi? Saya ni dulu kat dunia jaga anak-anak yatim. Terbuktilah. Dekat. Adakah dekat bermakna satu tempat? Sebab atas dia boleh turun bawah. Konsep dia tu syurga. Tapi yang paling atas lagi sebenarnya Nabi lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ada satu tempat namanya wasilah. Al-wasilah. Yang kita doa lepas azan tu. Bentuknya bagaimana, wallahu ta'ala. Tapi kita memang dibangkitkan bersama orang yang kita cinta. Okey. Alhamdulillah, cukuplah sampai di sini. Kita mohon rahmat dari Allah. Kita mohon Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa kita belajar, sampaikan kepada rakan-rakan yang lain, supaya kita saling berpesan kepada kebenaran, saling berpesan kepada kesabaran. Kita akan sambung nanti minggu yang Jumaat yang keempat. Saya akan sambung pada ayat yang seterusnya, InsyaAllah. Maknanya Jumaat yang akan datang keempat adalah siri yang ketiga. Mohon ampun dan maaf atas salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Kita sudahi dengan memohon keampunan Allah, iaitu dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.